Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, yang Jawi, muka surat 43. Yang Rumi cari sendiri lah kalau ada. Siapa yang tak pandai baca Jawi boleh cari yang Rumi. Baik, haram atas yang berjunub. Orang yang ada junub, hadas besar, haram beberapa perkara. Apa dia? Haram atas orang yang berjunub beberapa perkara. Satu ataupun alif, sembahyang fardu atau sunat, haram. Ba, membaca Quran sekalipun satu ayat atau satu huruf secara kuat atau perlahan. Tetapi jika qasad tu niat zikir, tiadalah haram. Niat dia baca Quran tapi niat zikir. Contohkan orang kata kalau nampak hantu baca ayat kursi, betul tak? Masyhur kan? Kalau nampak hantu nak buat apa? Baca ayat kursi. Contohnya. Terbaca tak terbaca tu lain ceritalah. Dah terjumpa hantu depan mata, entah terbaca entah tidak, tak tahulah. Dapat baca alif bata tu dah kira okey dah. Kadang tak jumpa ayat kursinya. Biasa ingat, hari ni lupa pula, dah jumpa hantu depan mata, gondorawanya depan mata, hilang ayat kursinya kan. Kadang ada baca ayat kursi, hantunya ngikut, pandai pula baca. Kau baca salah, dia kata. Saya betulkan. Ada ustaz tak tahulah, ada ceritanya lah, tak tahulah betul tidak. Mungkin ada pengalaman masing-masing. Baik. Kalau saya kadang ni ustaz, kalau saya mimpi kena 4 jin, kadang nak baca bismillah pun tak boleh. Cangkemnya bungkem, tak boleh nak cakap. Ya tak, nak bangun tak boleh, nak buka mata tak boleh, nak baca bismillah tak boleh, auzubillah jauh kata ayat kursi. Mulutnya dah ditutup tu. Macam mana? Sebut juga Allah tu kan. Cubalah sedaya upaya. Baik. Jadi kalau ada junub, boleh tak baca ayat kursi? Ya tak, syaitan dia kan suka benda kotor. Kadang orang perempuan ni, apa nama ni, darah haid tu kotor lah. Jadi syaitan sukalah najis, benda kotor. Kalau tak cuci betul-betul kan. Jadi kalau perempuan punya apa nama tu, kalau haid ada pakai tu kan, tu basuh, cuci betul-betul, bersih-bersih sebelum dibuang. Kalau nak terus buang pun boleh, terus masuk tong sampah, tapi biasa basuh dulu pasal dia darah kan. Basuh dulu baru buang, terus buang, jangan lupa. Baik, andai kata jumpa nak baca ayat kursi, niat zikir, tiadalah haram. Demikian juga jika tiada qasad apa-apa, baca saja, tak ada niat baca Quran pun, pun boleh dibenarkan, tak haram. Baik, menyentuh mushaf, iaitu Quran atau membawanya. Menyentuh mushaf tu maknanya kitab Al-Quran lah, atau membawanya. Sentuh tak boleh, bawa pun tak boleh. Jadi huraiannya kalau dalam kitab ni tak adalah. Dalam kitab-kitab fikih yang lain, kalau kita nak sentuh juga, ataupun kecuali apa nama ni, darurat. Contohnya kita nampak ayat Al-Quran ataupun Al-Quran terjatuh atas lantai, atau di tempat yang bernajis, maka tak kala tu dah tak haramlah sentuh, kita nak selamatkan. Ataupun tak darurat tapi nak bawa juga, adalah nak alihkan lah, contoh kan, nak alihkan Quran, sembahyang tak ada. Jadi ada hillah ni maknanya bukanlah menipu. Kalau orang Melayu ni kata tipu helah, bukan. Ada istilah dalam agama hillah. Hillah tu maknanya nak lari daripada, bukan lari tu melarikan diri tak nak ikut hukum, tidak, melarikan diri daripada hukum haram atau berdosa, kepada hukum yang tak haram lah. Iaitu caranya macam mana, kita niat pegang beg, tapi syaratnya satu, mesti dalam beg ataupun dalam bekas. Al-Quran tu dalam beg atau bekas. Jadi kita niat menyentuh atau niat memegang beg atau kertas, ataupun bekas kertas pula. Niat menyentuh
beg ataupun apa nama bekas yang menutup Quran tu, yang apa Al-Quran di dalamnya, baik. Yang keempat, tawaf sama ada fardu atau sunat haram. Jim, duduk atau itu sebab kalau jemaah haji yang perempuan kadang ada suntik tu kan supaya tak keluar haid. Dah belanja besar, sama ada haji atau tawaf lah, haji atau umrah, sampai haid pula kan, tak dapat nak tawaf, tak dapat nak buat apa-apa. Jadi antara inisiatifnya disuntik tu kan, doktor selamat tahulah kan, ada suntikan itu kan, supaya apa jadual haidnya tu tertangguhlah untuk mengerjakan haji atau umrah tu tu kalau yang masih ada haid lah. Kalau yang dah putus asa macam minggu lepas tu dah tak perlu suntik-suntik lah kan, itu suntik lain lah. Tu nanti balik haji, balik umrah suntik lain, suntik hormon. Baik. Jim, duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar, haram hukumnya duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar. Tidak haram lalu sahaja, seperti masuk dari satu pintu ke pintu yang lain dengan tiada makruh. Dia duduk haram, berhenti pun haram. Lalu tak apa. Kadang-kadang apa nama ni tak perasan, dia duduk dekat masjid kan, ada kadang-kadang ada macam-macam apa nama ni design dia kan. Kadang ada masjid luar, dia ada apa nama, susah betul nak sebut. Serambi, macam itulah serambi kan. Biasa katalah ni masjid simple lah kan. Kadang ada masjid dia buat serambi tepi tu. Jadi yang perempuan kita kat sini, kita bukan dalam masjid. Ini kira masjid. Ya ke? Ya. Kita sambil tadi terangkan. Jadi apa nama ni? Serambi ke tangganya bercantum. Jadi tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Dia masih kawasan masjid. Tangga pun kalau boleh jangan. Alah, duduk je lah kat mana kereta senang. Duduk kereta ke motor ke kan. Kenapa ni ada head kau pergi masjid, kenapa? Nak dengar tu kuliah Ustaz Aidil. Alah hai. Dengar dari rumah aja, dengar tak dengar tak dengar tak apalah. YouTube kan ada, masuk YouTube je. Buka YouTube. Cincin perak tulis. Tapi cincin perak ada dua. Satu cincin perak dia penuh CIN sampai perak tu semua huruf besar. Itu bukan saya, itu orang lain. Itu dia ada buat apa dia tentang kehidupan dia lah. Tentang kehidupan dia, entah apa benda entah. Saya punya C dengan P je huruf besar, lain semua kecil. Cincin perak. Baik. Sambung Ya saya. Yalah, termasuk lah. Apa nama ni? Tak boleh. Ini surau Ustaz, bukan masjid. Masjid ada dua dalam Islam ni. Masjid ada dua je masjid dalam Islam ni. Masjid banyak lah Ustaz. Itu masjid yang dinamakan selain di kitab. Masjid ada dua. Satu masjid jami', yang kedua masjid ghairu jami'. Masjid jami' yang didirikan sembahyang Jumaat. Lagi sekarang semua dah didirikan Jumaat, ya tak? Didirikan solat Jumaat. Yang ini tidak didirikan solat Jumaat. Senang aja. Habis itu masjid negeri, masjid negara, itu nama. Pembahagian masjid tu sendiri ada dua saja. Solat Jumaat ke solat jemaah Ustaz? Solat Jumaat. Jumaah memanglah Jumaah memang wajib. Jadi orang Melayu nak panggil masjid ghairu jami' panjang sangat. Adalah masjid ghairu jami', tiga. Kalau boleh satu perkataan tu. Masjid pun kalau boleh sejid aja, ya tak? Sekarang sejid je. Mana? Sejid.
Sejid tu kalau boleh diringkas lagi entah apa, jid katnya. Jadi susah panjang sangat. Orang Melayu kan surau, entah mana datang surau tak tahulah, tapi surau lah. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Melayu pun bahasa Melayu lah agaknya. Kan? Surau, dia bukan bahasa Arab surau tu. Baik. Jadi walaupun atas niat belajar, sebab dia masjid, Jadi sama ada yang pertama duduk dekat luar masjid lah. Luar masjid, Baik. Membaca khutbah Jumaat. Betah lagi lah. Perempuan ni, bukan perempuan ni, lelaki lah kalau ada hadas besar, Habis kalau berlaku macam mana? Khotibnya tengah baca ittaqullah, Allah, lupa nama ni wajib. Berhentilah mandi wajib. Jemaah je tunggulah. Kalau ada imam lain, ya imam lain lah, sambung kan. Bukan sambung, ulang balik lah. Kenapa tak sambung Ustaz? Pasal dah putus mualat. Kalau tak putus mualat, mungkin boleh sambung. Itu kena cari masalah lain pula. Tapi setakat ni tak adalah kes macam tu. Andai kata berlaku, ya cari imam lain ataupun tunggu imamnya ni wajib. Mom, satu kali je, tak payah sampai 3 kali ajalah. Imam pula rambut panjang. Bila rambut ni sunnah ni telinga panjang pula rambut imam. Baik. Sujud tilawah haram. Sujud syukur haram. Kalau halang dah sebut sujud tilawah dan sujud syukur, nanti ada babnya, tapi tak apalah, halang dah sebut. Sujud tilawah ini orang panggil kadang sujud sajadah. Masa saya keluar 3 hari 40 hari 4 bulan tak pernah. 3 hari 40 hari kemarin tak masyhur tu sujud sajadah. Bila baca kitab tak ada sujud sajadah. Kenapa? Sajadah tu sujud. Sujud sajadah, sujud. Apa nama macam tu? Tak ada, bukan. Yang ada sujud tilawah. Dulu masa tu saya diajar macam ni, sujud sajadah itu dalam sembahyang. Kalau sujud tilawah tu luar sembahyang. Rupanya tak. Sebab sajadah tu sujud. Sujud sajadah, sujud. Apa ni? Sujud tilawah sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang, namanya sujud tilawah. Jadi kalau berjunub haram. Sujud syukur nanti kita akan belajarlah. Sujud syukur ni haram kalau ada hadas besar, Baik. Sambung. Sujud syukur tu pun ada syarat-syarat dia lah. Dia macam sembahyang juga, kena ada air sembahyang, menghadap kiblat, Kalau lepas main bola sepak, gol kemenangan dengan tak ada air sembahyang, seluar pendek, tak menghadap gol pula tu, bukan gol, menonton lah. Kadang tak ngadap, tak fikir ngadap mana kan, sujud aja. Menang gitu, menang ni atas pentas. Wah, ni sujud syukur, tak? Peminat-peminat bagusnya, beriman, soleh, dahlah pandai berlawak, sujud pula contoh kan. Inilah pelawak beriman kata kan. Minta maaf pelawak-pelawak yang dengar kuliah ni kat YouTube, minta maaf ya. Ni teguran lah ni. Jadi sujud syukur kena ada sembahyang, kemudian menghadap kiblat, kemudian tutup aurat, barulah sujud. Baik. Itu pun ada syarat lagi. Syukur tu syukur kerana apa pun ada. Kalau sujud syukur kerana dia kena perkara yang tak disangka. Kalau saya nak sujud syukur kerana saya masih hidup, dihidupkan oleh Allah Taala hari ini, tak menepati syarat. Itu bukan dianjurkan sujud syukur, tidak. Kemudian ada juga yang sujud syukur lepas sembahyang. Dia dah siap sembahyang, dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Kenapa sujud syukur? Awak ni sujud syukur ni dia macam sembahyang juga. Awak kena takbiratul ihram dulu, lepas tu niat sujud syukur, lepas tu takbiratul ihram, lepas tu turun sujud, lepas tu duduk tahiyat akhir, tapi tak baca tahiyat akhir, beri salam. Bukannya lepas beri salam tu sujud gitu aja, tak. Sama juga sujud tilawah. Dia kena syarat-syarat tadi macam sembahyang, kemudian cara-caranya tu takbiratul ihram. Niat dulu saja aku
sujud tilawah Allah Ta'ala, niat Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian turun sujud. Lepas takbir tu sedekap dulu, sedekap tu bawah dada atau pusat tangannya. Kalau bahasa Indonesia sedekap. Sedekap kemudian sujud, dah sujud, bacalah bacaan sujud, sujud tilawah atau sujud syukur. Kemudian duduk tahiyat akhir, tak payah baca tahiyat akhir, terus beri salam. Ada pula yang sembahyang hajat. Sembahyang hajat ada macam-macam cara. Salah satu caranya lepas sujud terakhir tu biasa ni kita nak yang lain sikit. Macam mana lain sikit? Lepas bisa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sujud je, siap cakap. Kita sujud je. Jadi hajatnya masa sujud yang tu. Itu sujud tilawah pun bukan, sujud syukur pun bukan. Sujud tilawah dan syukur pun ada syarat-syarat. Ini tak apa-apa sujud, main sujud aja. Apa hukumnya? Haram. Tak ada cara yang tertib sujud. Nak menyembah Allah Ta'ala ni ada caranya yang tertentu, bukan main sebarang. Kalau kita kan sujud pada Allah Ta'ala, niat awak baik nak sujud pada Allah Ta'ala, tapi tanpa ilmu jadi haram semua. Tak? Itu penting. Nak sujud pun kena belajar. Tak belajar, nak ingatkan pahala, dosa pula. Tak? Jadi hati-hati. Baik, sambung. Haram atas yang berhadas kecil. Tadi hadas besar, ni hadas kecil. Hadas besar tu bukan buang air besar, hadas kecil tu bukan buang air kecil. Hadas besar tadi kita belajar. Kemarin masa saya kecil-kecil pun ingat macam tu juga, hadas besar. Agaknya berak agaknya. Hadas kecil lah, kencing ni rasa ni. Rupa bukan. Hadas kecil tu berak dan juga kencing tu termasuk hadas kecil. Baik. Haram atas orang yang berhadas kecil beberapa perkara. Alif, sembahyang sama ada fardu atau sunat, haram. Ba, tawaf sama ada fardu atau sunat. Ta, sujud tilawah dan sujud syukur. Itu sebab tawaf tadi, kalau ada yang sembahyang tersentuh lelaki perempuan walaupun tanpa syahwat, batal yang sembahyang kalau kita mazhab Syafi'i. Itu sebab sebelum pergi haji dibagi kursus, nanti kita taklid ataupun mengikut mazhab Hanafi ke Hambali, tak ingat, nanti semak balik. Hanafi ke Hambali gitu. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan tanpa syahwat, tak batal air sembahyang. Kalau bersyahwat batal juga. Sentuh pun datang syahwat ke awak tak. Ada orang macam tu. Dia bukan kata bersentuh, tengok kasut pun dah lain macam rasa. Tak? Tengok kasut, siapa sah? Takkan nak tanya siapa? Apa awak ni? Tak? Baik, jadi itu dibenarkan pegang pada mazhab lain. Itu sebab agama Islam ni sebenarnya ada satu hadis Rasulullah, perpecahan umatku satu rahmat. Perpecahan dari segi apa? Dari segi syariat. Maknanya ada 4 mazhab, kita boleh ikut keempat-empat, sama ada satu sahaja atau keempat-empatnya. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, talfik tu maknanya campur-campur. Contoh dalam sembahyang, kalau kita sembahyang berwuduk pakai mazhab Syafi'i, kemudian sembahyang, perbuatan sembahyang ikut mazhab lain, itu kalau mazhab kita Syafi'i haram, tak dibenarkan campur-campur. Nanti terjadi orang ambil ringan. Nanti time mazhab yang susah dia ambil mazhab yang senang. Part ni mazhab ni susah, dia ambil mazhab yang senang. Nanti part ni yang ni pula susah, dia ambil mazhab yang senang. Di Khatiri berlaku macam tu. Dalam mazhab kita Syafi'i haram talfik ni, bercampur-campur mazhab dalam satu ibadat. Tetapi dalam mazhab lain, iaitu mazhab Maliki, itu lagi tak apa, fiqh ala madhahibil arba'ah, mazhab 4, kitab mazhab 4. Jadi dalam kitab tersebut mazhab Maliki dibenarkan campur. Jadi bab talfik tu pun kita pegang mazhab Maliki. Mana boleh Ustaz? Kita kan mazhab Syafi'i, Malaysia ni, Malaysia. Ya tak? Kalau Cina cakap Malaysia. Saya pernah ngajar pada sekolah Cina.
suruh dibaca kan, baca ya, macam Malaysia. Apa Malaysia? Malaysia lah, Malaysia. Ni Malaysia, Cina macam tu punya kan baca. Baik, jadi memang mazhab kita kuat di Malaysia ni mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi dalam agama dibenarkan. Contoh puasa, yang biasa puasa, niat sebulan tu, itu bukan mazhab kita Syafi'i, saya sebutkan sebelum ni. Terlupa niat puasa, esok tak sah puasa mazhab kita Syafi'i. Itu sebab dianjurkan taklid pada mazhab Maliki juga. Berniat sebulan bulan Ramadan. Saja aku puasa esok hari sebulan bulan Ramadan. Jadi 29 hari tu tak niat bukan apa, sah puasanya. Ya tak? Walaupun puasanya perkara batalkan puasa tu ikut mazhab Syafi'i. Tang niat je ambil mazhab Maliki, itu talfik lah, campur-campur. Dibenarkan dalam mazhab Maliki lah. Baik, sambung. Tawaf tadi. Baik, sujud tilawah dan sujud syukur haram. Membaca khutbah Jumaat haram. Jim, menyentuh mushaf. Jadi kalau khotib katalah, bukan imam sini lah, tempat lain lah, terkentut ke apa ke kan, makan apa nama ni tadi, petai. Dah petai, kerdas pula tambah. Dah kerdas, jengkol pula, jering kan. Wah, memang itu yang apa, lengkap semua tu. Alhamdulillah, Allah kan. Jadi terpaksa lah. Sama ada kalau cepat imam lain sambung lah. Kalau lambat terpaksa lah ambil sembahyang dulu kan. Makmumnya sound, ambil yang wajib je imam. Pandai betul imam tadi suruh mandi satu satu kali je, ni ambil wuduk ambil yang satu kali je, pandai makmumnya. Baik, jim, menyentuh mushaf atau sampulnya atau kotaknya selama mushaf berada di dalamnya. Kalau kita tak ada niat nak pegang apa sampulnya atau kotaknya, haram. Jadi kena niat kat situ. Demikian juga haram menanggungnya seperti dibimbit dan sebagainya. Jadi kita niat nak membawa kertas, beg ataupun sampul atau kotak tu tadi. Tetapi harus dibawa jika ia berada dalam bekas yang bercampur dengan barang-barang yang lain, dan harus disentuh jika tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayat. Tadi campur barang lain tu kan. Dan demikian juga jika tertulis pada duit dan cincin. Baik, kalau kitab tafsir ni, contoh, ini satu muka surat, maka ini ayat Al-Quran, ini tafsirnya sama banyak, tak boleh. Kalau ayat Al-Qurannya sikit, tafsirnya banyak, boleh. Ya tak? Tapi syarat tafsir. Kenapa Ustaz? Bukan terjemah. Nak tulis kat mana tafsir boleh. Kalau terjemah tak boleh. Banyak ke macam mana pun tak boleh. Contoh terjemah, namanya tafsir Ar-Rahman, tapi dia sebenarnya terjemah. Kenapa? Sebab dia cuma pindahkan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi contoh kitab tafsir paling ringkas, tafsir kalau bahasa Melayu tapi tulisan Jawi lah, tafsir Nurul Ihsan. Sama nama dengan surau ni. Bahasa cuma ada nur lah. Tafsir Nurul Ihsan, yang ngarang tu orang Malaysia tu. Tafsir bahasa Melayu Nurul Ihsan, tapi ringkas lah, tak lepas yang ni. Pasal apa? Dia punya tafsir tak banyak. Kalau tafsir yang banyak, dia punya huraian dia, tafsir Marahul Labid, ataupun dipanggil tafsir Munir. Tafsir Marahul Labid atau tafsir Munir ni yang mengarang orang Jawa. Ramai Jawa sini kan, ulama Jawa, banyak ulama. Kiai Haji Idrus Ramli Jawa. Gus Baha Jawa, Gus Baha. Kuliah dia saya tengok kat YouTube, Jawa aje. Jadi kalau baca kitab Arab tu terjemahnya Jawa. Utawi lah, apa kula, apa benda lah, kan.
Dia jauh halus, kadang ada yang tak faham juga saya. Jauh-jauh kasar tu bolehlah faham-faham lah. Kalau Nabi kencendengan. Kalau Allah Ta'ala pangeran. Pangeran kan raja kan, Allah Ta'ala pangeran juga kata, pangeran. Doa kalau pangeran, doa pada Allah Ta'ala. Baik, jadi kitab tafsir Marahul Labid atau tafsir Munir yang mengarang tu orang Jawa, turunan Jawa, Syekh Nawawi, nama dia Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi. Dia ni belajar kat Mekah dan sampai meninggal dunia kat sana. Dia ada 30 lebih buah kitab yang dia karang, dan setiap satunya bahasa Arab. Tak ada kitab Jawa, semua kitab Arab. Dia orang Jawa. Dia kena orang kitab Arab. Dia ni waliullah. Pernah suatu ketika dia datang ke Arab. Masa belum datang ke Arab, orang Arab tak tahu hukum belut. Belut ni kan macam ular, jadi orang kata belut haram pasal dia macam ular. Syekh Nawawi kata belut tak haram, belut ni ikan, dia ada insang. Iya ke? Dekat Arab tak ada belut. Diseluk belakang, pegang tangan dekat belakang tu kan. Ni Allahu Akbar, keluar belut. Nampak tu ada insang, nampak tu. Wah, panjat orang Arab. Ingat ular? Tak, bukan ular. Dia tak matuk macam tu. Dia tak macam tu, tak. Dia gitu-gitu macam ikan, cuma dia panjang macam ular. Jadi barulah orang Arab tahu belut tu macam ikan, jadi halal, boleh dimakan. Tapi yang cerita waliullah tu seluk belakang aja. Kita seluk belakang ni lain je. Baik, ya Allah, waliullah. Dia orang Jawa, janggut tak banyak macam muka Jawa, betul. Macam wak ni. Cuma tak boleh misai lah. Janggut tak banyak, pendek, muka memang muka Jawa. Kalau tuan-tuan nak search internet sekarang, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ada dua, satu yang Arab, satu yang Jawa. Syekh Nawawi Thani ataupun dipanggil Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi, ya. Baik. Sambung Tadinya sampai mana tadi? Tafsir yang lebih banyak. Demikian juga jika tertulis pada duit dan cincin, jadi kalau duit atau cincin ada tulis ayat Al-Quran, kena ada dekat sini, tapi harus dibawa jika berada dalam ni. Harus disentuh tafsir lebih banyak. Boleh dibenarkan, duit dan cincin ada tulisan Al-Quran, boleh. Tapi kena jagalah. Pegang tu boleh, tapi awak jangan letak kat buntut punggung pula, masuk duit kat situ kan. Jadi itu sebab kalau boleh duit jangan ada Al-Quran lah. Satu lagi saya nak sentuh, tapi ni sensitif, sangat sensitif, tapi terpaksa jugalah. Nasiblah kalau ada yang dengar jatah Johor, kan ada nama Allah tu kan, ataupun jatah-jatah lah, banyak jatah-jatah yang tulis nama Allah tu, kena jagalah. Memang tak haram sentuh, tapi jaga. Kalau masuk pergi bilik air tu kena buka lah. Satu. Kemudian jatah tu sendiri dia punya penyusunan nama Allah tu kat bawah kadang. Jatah mana negeri kita lah, Johor kan. Tak tahu kalau ada yang siapa-siapa boleh sampaikan dekat yang berkenaan kan. Jatah Johor kan kepada Allah berserah. Nama Allah tu sebelah kanan kirinya ada apa? Gambar apa? Bahagian kaki pula tu kan. Kalau abang boleh tegur menghadap. Baik, sambung. Sambung Kalau ada boleh ni silakanlah. Saya tak tahulah, macam tak berani pun dia juga. Kalau tuan-tuan berani silakanlah. Kot-kot kalau didengar boleh juga kan. Baik, termasuk dalam kata mushaf itu ayat Quran yang ditulis, tak apa siapa yang mencipta tak tahulah. Yang meluluskan pun satu juga. Baik, sambung. Termasuk dalam kata mushaf itu ayat Quran yang ditulis pada sekeping kertas dan pada frame. Bahasa Inggeris tu frame. Kalau bahasa Melayu apa? Bingkai. Susah nak cip kata bahasa Melayu kemarin, dia nak mengarang, lambat kata. Frame lah, senang. Frame-frame yang digantung pada dinding dan sebagainya. Sekalipun satu ayat haram juga disentuh. Kena ada air sembahyang. Yes, stiker kereta kan, tapi kita jangan pegang je lah.
Makna masa nak tampal tu kena ada air sembahyang. Baik. Sekeping kertas dan frame. Jadi kena ada air sembahyang. Jadi kalau ada orang nak jual tu, kita sangka baik je lah, mungkin dia ada air sembahyang kan. Tak boleh tak ada air sembahyang, haram hukumnya. Ingat nak dapat pahala, dapat pula dosa kan. Alhamdulillah mazalik. Baik. Tetapi wajib diselamatkan mushaf atau ayat-ayat Quran jika didapati berada di tangan orang kafir. Kalau orang bukan Islam jual, kena buat report lah, kita tak boleh terus ambil. Kena buat report. Atau berada di tempat-tempat yang hina. Tempat yang hina kena ambil lah walaupun tak ada air sembahyang. Dengan tiada payah menunggu ambil wudu. Jangan ditegah kanak-kanak yang sudah memayis memegang Quran dengan tiada berwudu, terutama kerana hendak mengaji. Budak-budak yang sudah memayis, yang boleh menguruskan diri lah. Kalau kencing berak boleh uruskan diri sendiri, boleh cebok sendiri. Budak macam ni, dia belum balik, belum cukup umur. Dia mengaji. Dalam perjalanan mengaji tu dah beberapa kali kentut. Ataupun sampai tempat ngaji okey lagi, tak kentut. Masa sampai ustaznya belum sampai, dia main dengan kawan dia, kentut juga, contoh kan. Jadikan cerita. Jadi dia tak perlu ambil, kita suruh lah, tapi kalau tak ambil sembahyang pun boleh. Dia kata jangan ditegah kanak-kanak yang sudah memayis memegang Quran dengan tiada berwuduk, terutama kerana hendak mengaji. Cuma kita pesan lah, dari rumah ambil semayang ya, dari rumah ambil semayang. Gitu je lah. Baik. Haram atas orang yang haid dan nifas. Ini khas untuk yang haid dan nifas. Haram atas orang yang haid dan nifas apa yang diharamkan atas orang yang berjunub, tambah lagi beberapa perkara. Yang berhadas besar tadi lelaki dan perempuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau yang haid dan nifas tambah lagi, iaitu yang ketujuh lah kiranya. Lalu dalam masjid jika takut darahnya menitik. Sekiranya tidak takut, hukumnya makruh saja. Tadi kan asalnya lalu dibenarkan, yang tak boleh duduk dan berhenti. Tapi kalau dia takut darahnya menitik, mungkin tak pakai pad ke, tak pakai dia selain pad ada satu lagi tu kan, tak pakai, lupa, takut menitik, maka haram lah. Sekiranya tidak takut, ada pakai tu, hukumnya makruh sahaja. Ataupun yang ke tadi 6, 7, 8, berpuasa sama ada fardu atau sunat. Jadi haid dan nifas haram berpuasa, puasa fardu atau puasa sunat. Baik, tapi kena qada lah. Kena qada. Ini peringatan juga, qada. Bukan kalau tak qada, maka berlalu Ramadan seterusnya, kalau puasa fardu maka tak diqada, kena fidyah. Jadi jaga-jaga. Bukan sembahyang aja kena qada, puasa pun kena qada kalau ada yang ditinggalkan, tak diganti. Kalau yang perempuan lah, lelaki pun kena ni juga, kena ganti juga, qada juga. Baik. Tapi kalau lelaki kena fidyah, fidyah. Awak kemarin bukan sembahyang aja kan? Puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk. Ketawa juga awak kena fidyah ni, fidyah. Qada dan fidyah. Qada satu, kemudian kena fidyah. Kalau ustaz dah 10 tahun tak apalah, kira ajalah. Berapa hari, katalah 1 hari ni yang paling ringan lah, 1 hari tinggal, dah 10 tahun tinggal. Jadi berlalu 1 tahun, satu kalau setahun 1 cupak, tinggal tu kan. Kemudian tahun yang kedua tak ganti, 1 cupak lagi. Dia bukan double, 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32, bukan. Dia tambah tu kan. Jadi 10 tahun 10 cupak tu, 1 hari tinggal. 10 tahun yang lalu punya puasa. 1 cupak boleh lebih kurang 600 gram beras. Kalau ikut hukum tak boleh nak pakai, boleh pakai duit, gantikan dengan duit kan. Kira je lah, puasa lain, sembahyang lain kan, musuh tinggal. Azan tu. Baik, saya baru teringat tadi, biasanya kalau Khamis malam Jumaat, kita dekat Malaysia baca Yasin kan. Jadi Yasin yang ada tafsir
maka iaitu boleh pegang tanpa wuduk. Kadang kalau kat surau senang, kadang kat rumah orang tu yang payah, tahlil arwah sebagainya kan. On the way nak pergi rumah tu jalannya kan kentut di sini, jadi wuduknya dah batal, maka dah batal nak ambil sembahyang, nak kena pergi bilik air dia apa tumpang apa semua kan, air pipe apa kat depan tak ada air pipe apa kan. Boleh ke tak boleh? Kalau tafsirnya banyak maka bolehlah ikut hukum ni. Kalau tafsirnya sama banyak tak boleh, kena ambil sembahyang juga. Dan itu kalau betul tafsir. Kalau terjemah sahaja banyak pun tak boleh. Sama banyak tu tulisannya sama, jangan Qurannya tulisannya apa nama ni kecil, terjemah apa tafsirnya tulisannya besar, itu tak boleh juga jika sama besar tulisan. Jadi senang cerita kalau terjemah memang tak sah lah, tak sah pula, haram lah kalau pegang tanpa wuduk. Kalau ada hadas besar atau hadas kecil. Kalau ada tafsir itu tengok, kalau lebih banyak boleh. Baik. Begitu juga kitab-kitab lah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama boleh. Baik, jadi sambung tadi puasa tadi jadi sembahyang kena qada, puasa pun kena qada kalau ada tapi janganlah rasa Allah ustaz susahlah macam ni, jangan rasa macam tu sebab ada orang yang rasa terlalu susah, dia ni sampai tak nak qada puasa. Ini yang jumpa guru saya lah, saya tak jumpa, tapi cerita pengalaman guru saya, dia kata bila pernah dia menerangkan macam tu wajib qada kalau kita pernah tinggalkan sembahyang fardu tanpa uzur, tanpa sebab apa-apa, wajib qada. Jadi dia ni baru keluar 3 hari tapi dia rasa nak qada tu berat. Pasal apa? Dia dah katalah 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan, 1 tahun 365 hari. Maknanya ada setahun dia ada 365 subuh, 365 zuhur, 365 asar, maghrib, isyak. Kali dengan 10, 3650 subuh, 3650 zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang senoneng kepala. Jadi bila dengar hukum macam tu, tak pernah ustaz lain tak pernah cakap. Tapi saya pun tak berani cakap lah, guru saya orang pertama dekat Malaysia yang cakap benda ni. Mungkin kat pondok-pondok madrasah pun ada sebut kan, yang ngaji kitab, tapi tak sebar sangat. Dengar macam tu terus sanggup dia punya tak nak qada, sampai dia kata saya keluar 3 hari ni baru rasa macam masuk Islam. Maknanya apa? Dia sanggup cakap sebelum dia keluar 3 hari itu dia tak rasa di Islam. Kau tahu tak kau cakap apa? Kau cakap yang kau ni dah keluar Islam, tahu tak? Sanggup dia cakap. Dengan harapan orang bukan Islam kan tak wajib sembahyang kan, syarat wajib sembahyang kan Islam. Tak? Oh pandai. Boleh tak macam tu? Dalam kitab tak selamat. Dalam kitab siapa-siapa yang murtad, sepanjang dia murtad, dia masuk Islam balik, sepanjang dia murtad wajib qada semua. Kau lahir daripada keturunan Islam kan? Kau kata kau kata kau tak rasa kau Islam, baru ni lah kau rasa kau baru masuk Islam. Jadi sepanjang kau daripada lahir, bukan lahir lah, balik lah kan, daripada balik dah sampailah kau apa nama ni, baru ni barulah apa kau sembahyang, qada semua sekali. Tadi baik-baik daripada umur tinggal 5 baru tinggal sembahyang, ni daripada balik kena qada balik, tak selamat, lagi bahaya. Baik, jadi kalau kita rasa susah, ginilah, yang pertama kita pegang tu hutang Allah Ta'ala. Bayar hutang tetap kena bayar. Macam PTPTN, tak dapat bayar banyak, sikit 50 pun jadilah. Contoh dah orang ambil PTPTN, macam doktor tak payah kalau sama belajar tak bayar PTPTN. Biasa macam saya lah, keluarga miskin kan, PTPTN. Asalnya saya tak nak masuk universiti, nak masuk sekolah Arab. Baru dapat periksa pertengahan tahun ni dah seronok ni, dapat nombor 2, Ustaz Imran nombor 1. Ustaz Imran nombor 1 tak boleh lawan. Nombor 2 pertengahan tahun dapat pula panggilan universiti. Saya tak nak, takdir Allah Ta'ala. UPM panggil, ni kena bayar 2,000 ke apa, tak ada duit. Alhamdulillah.
Pasal sambung belajar akademik. Saya nak belajar ni kan, apa, ke arah agama lah, Arab. Sekolah Quran Waddin tu, kaum Melayu. Jadi alhamdulillah, okeylah, senang hati. Dapatlah terus belajar Arab. Adalah alasan yang kukuh kan. Duit tak cukup, kena pakai duit sendiri. Seminggu kemudian UKM pula panggil, tak payah bayar, bawa badan je, nanti masuk dalam PTPTN. Allah, pergi jugalah. Dah tunaikan hajat mak bapak lah kan. Hati saya tu nak ni, tapi tak macam mana. Ambil apa Ustaz? Ambil pengajian bahasa Melayu. Habis kat sana kan boleh ambil bahasa Arab apa semua, boleh. Takdir Allah, memang tak tahulah apa hikmahnya. Takdir Allah, saya punya nak ambil bahasa Arab dekat UKM tu clash dengan kelas wajib bahasa Melayu. Kalau tinggal kelas wajib ni tak dapat ijazah. Jadi tak boleh ambil bahasa Arab. Yang boleh bahasa Perancis, bahasa Perancis pula tu kan. Bahasa Perancis, bahasa Meksiko lah, bahasa Jepun lah. Jadi sampailah habis 3 tahun, 4 tahun sebenarnya. Asal patutnya 3 tahun accident, jadi cuti 1 sem, 4 tahun belajar, tak dapat ambil bahasa Arab langsung. Tak tahulah apa hikmahnya. Tapi saya selalu pergi dekat Madrasah Jenderam Hilir situ. Ustaz Hafiz namanya, ingat lagi. Baik. Jadi apa nama ni, pelajaran saya tu sampai di Yakhas tu je lah. Yakhas sekolah agama, kemudian sekolah Arab tu 6 bulan je. Periksa pertengahan tahun je, tak dapat sambung kan. Tapi saya tak putus asa, pergilah kuliah-kuliah yang ngajar kitab apa semua kan. Dia dah apa nama ni, habis sambung lagi belajar kitab dekat Masjid Surau macam tuan-tuan juga. Tapi berbelas tahun lah. Dulu masa saya belum kahwin, ada 7 atau 9 kuliah. Maknanya kenapa jadi 9 kan, hari ada 7 kuliah subuh. Masuk jadi 9. Jadi belum kahwin, apa ada hal kan. 9 kuliah lah. Itulah dapat baca sikit kitab-kitab daripada apa nama ni, madrasah ni kan, daripada pondok. Kalau tak merasa. Tapi ijazah lah. Kerja kat sekolah Cina tu, jadi cerita sekolah Cina. Besar ke? Besar. Sekolah Cina nanti besar, swasta. Yurannya, murid tu yurannya 1 bulan 1,000. Tapi tak boleh bayar sebulan-bulan, kena bayar 3 bulan sekaligus. Jadi kalau berhenti 2 bulan tu burn. Pandai akal Cina. Itu yurannya. Jadi cikgunya gajinya memang lah loaded lah. Tapi dah lepas tu dah lah berhenti. Pasal apa? Dah dapat beli rumah apa semua, kereta dah lah cukup, berhenti. Ya tak? Nak ngadap amoy-amoy tu tiap hari malas. Ya tak? Baik, sambung. Apa ceritanya tadi? Panjang beloknya tadi. Jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal puasa. Kalau tinggal PTPTN lah ni tadi. Jadi kalau tinggal puasa, tinggal sembahyang, qada, itu hutang dengan Allah Taala. Jadi kalau kita rasa susah, paling kurang lepas sembahyang subuh, qada subuh, ataupun orang sembahyang sunat qobliyah subuh tu, kita qada subuh. Kau sembahyang sunat qobliyah ke apa ni? Tengok kau orang sembahyang sunat qobliyah mana ada baca kunut. Kau baca kunut ni, aku qada subuh lah. Aku bukan macam kau ni sejak lahir dah sembahyang, tak pernah tinggal. Aku ni dulu huha-huha. Wah, ya ke? Aku pun sebenarnya ada tinggal juga. Kau pun kena ni jugalah. Kalau beranilah, kalau tak berani, angkat tangan masa doa kunut tu pun sunat. Qada subuh tak baca doa kunut, sah sembahyang. Mazhab kita Syafi'i, bukan mazhab lain pun. Sunat abu'ad, ialah sunat abu'ad lah, tapi sunat. Maknanya sah. Kalau malu kan. Ya. Boleh, bagus juga doktor cakap. Ada satu cerita, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Orang nak kahwin ni, melencong lagi, nanti ingat sampai mana tadi. Ada orang nak kahwin, qadinya tanya, cuba baca doa kunut, dia kata. Kan ada kan macam tu kan, pernah dengarlah ceritanya kan. Jadi yang apa nama ni, pengantin lelaki ni memang suka. Tak apa, nak tanya apa pun boleh pasal nak kahwin ni. Pasal kunut boleh, nak panjang ke nak pendek? Siap tanya, nak panjang pendek.
Tak payah panjang lah, cuba pendek je. Pasal kita pun majlis saya pun banyak lagi nak nikahkan orang ni kan. Pendek je. Pendek je mam. Betul ni, confirm. Okey lah. Yang misal kata. Kunut pendek. Kunut. Awak ni main-main ke apa? Okeylah, cuba yang panjang lah. Mana tahu yang panjang Allahumma hdini fi man hadait ke apa kan. Cuba yang panjang. Panjang betul imam Baik. Tek nafas. Kenapa pula tek nafas ni? Nak satu nafas ke kunutnya? Kunut. Macam azan pula. Tak cukup panjang imam, nak panjang lagi. Itu bukan kunut panjang. Dah imam kata boleh baca kunut ke tidak? Saya bacalah kunut. Ini budak ni memang kena pelangkung kata. Tak, sebaik aku banyak lagi tempat nak nikahkan. Kalau tak aku, tak. Kunut sebenarnya memang ada panjang, memang ada pendek. Itu main-main ustaz? Tidak, betul. Kunut pendek macam ni. Kunut panjang biasalah. Itu pun bukan panjang tu, sederhana. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Dan habislah sampai habis tu kan. Itu pun kira sederhana. Kata pendek asal padam semua. Dia nampaklah. Kunut ni terdiri daripada doa dan sanak. Doa tu doalah, permintaan. Sanak tu puji-pujian. Puji-pujian. Jadi yang paling pendek, kunut yang paling pendek, Allahumma ighfirli. Sambunglah, Allahumma ighfirli. Puji-pujian, ya Ghafur. Silap. Ya Ghafur. Berhentilah, ya Ghafur. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunkanlah bagiku. Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun. Cukup, jadilah kunut. Nasib baik saya masa nikah tak ditanya Pak Imam. Khotib tak menanya. Arwah dah khotib apa nama ni? Haji Labintah namanya. Mula-mula pelik juga, Lintah, Labintah. Oh, Labintah. Meninggal dah orangnya. Bagus dia tak banyak tak tanya langsung. Itu jelah satu kisah tu yang khotib tu tanya-tanya kan. Masa saya tak ada. Kalau dia tanya saya jawab juga, nak kunut panjang ke kunut pendek. Kunut pendek, Allahumma ghafirli ya Ghafur. Wassallallahu itu sunat. Dah kunut tu sendiri pun memang sunat. Jadi maknanya kalau sunat abad, kunut kan kalau tinggal sunat kita sujud sahwi. Tapi kalau baca ni dah tak payah sujud sahwi. Angkat tangan tu pun sunat masa baca kunut. Jadi kalau nak dapat pahala kunut tanpa mengangkat tangan, maka lepas rukuk tu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Allahumma ighfirli ya Ghafur. Allahu akbar. Dia kawan sebelah tu tak nanyalah. Kau semua yang kau beliah kau ada kunut. Tapi kalau dia nanya, ya macam tadi jawapannya, aku ni huha-huha dulu tak macam kau tu tak pernah tinggal sembayang. Tak? Itu perli mana. Baik. Ya saya. Kalau orang macam dia tak hafal doa kunut kan. Ya saya. Kan ni kan sunat ayat. Sunat apaan? Sunat ayat. Lepas tu dia apa? Dia jadikan tu alasan tak payah hafal. Dia subuh je dia apa? Sujud sahwi. Macam tu. Boleh dibenarkan, memang sah pun. Andai kata dia tak nak sujud sahwi pun sah. Dari segi sah tu memang sah lah. Syurga tak? Ya, syurga. Tapi tak samalah syurga dengan orang yang baca kunut penuh. Macam kereta lah. Kereta Viva mana sama dengan kereta C200. Dia jauh beza. C200 tu sap, berapa second je dah 100 km. Viva ya tak? Biasalah, tak samalah. Sah tu sah, dari segi sah tu memang salah. Cuma saya selalu kalau ngajar, yang paling ringkas mula yang paling afdal. Maknanya dekat sini dalam Islam ni
Orang rajin pun boleh masuk syurga, orang malas pun boleh masuk syurga. Syaratnya belajar ilmu, belajar. Kalau orang tak belajar, semua salah. Alah, ustaz tak naklah, semua salah. Dia je betul. Ya, awak tak belajar, saya cuma terangkan. Ini bukan saya punya hukum. Ini hukum Islam. Jadi saya terangkan yang paling ringkas, yang paling afdal. Betul tak? Selepas saya terangkan yang ringkas tu, saya beritahu juga, tapi janganlah mentang-mentang dah tahu kunut macam ni, tak nak hafal kunut yang pertengahan atau yang panjang, tak? Takkan daripada darjah 6 tu sampai umur 60 tahun Allahumma gfirli ya ghafur je. Nanti cucunya, tok imam sami Allah liman hamid, imam subuh, ingat Allahumma hdini, panjang tu, dua harakat dijadikan 4. Allah ni pun panjang, ingat mahdini, Allahumma ghfirli ya ghafur. Allah. Cucunya terdiam, ikut je lah, dah jadi imam. Tapi ni last lah, tak nak lah untuk jadi imam, tak? Baik, jadi maknanya kalau kita ni nak dapat pahala lebih, ya kena buat yang afdal. Tak? Cuma dari segi sah, memang sah, ada. Saya pernah banyak tempat yang saya ngajar sembahyang paling ringkas. Kan kita belajar sembahyang kan? Sembahyang paling ringkas. Memang ringkas betul. Pasal apa? Kadang orang tak nak sembahyang, dia pasal apa? Malas, satu, banyak pergerakan, banyak bacaan. Pasal dia tak ada ilmu. Kalau dia belajar yang paling ringkas, kau ni dah pemalas tapi nak syurga pula tu. Dia caranya macam ni. Oh, ya ke? Tapi jangan salah faham, jangan ingat Ustaz Aidil suruh ni daripada lepas ni dah sembahyang sempurna, balik semula patah sembahyang ringkas. Bukan. Kalau dah sempurna tu teruskanlah, tambah lagi, ya tak? Sambung. Mana musuh apa ni tadi? Ni berpuasa. Jadi apa nama ni? Qada subuh. Orang sembahyang sunat subuh, kita qada subuh. Orang sembahyang sunat zuhur, qada zuhur. Tapi orang sembahyang sunat zuhur biasa 2. Kalau tak nak, buatlah lepas zuhur, kan? Ba'diyah zuhur. Orang sembahyang ba'diyah zuhur, kita sembahyang qada zuhur. Asar, orang sembahyang sunat asar, kita qada asar. Asar biasa orang sembahyang 2 rakaat. Kalau macam tu lepas asar lah sembahyang. Kau lepas asar mana boleh sembahyang? Aku sembahyang qada lah, bukan sembahyang sunat. Bukan macam kau daripada lahir tak tinggal sembahyang. Gitukan aja. Betul tak? Kalau dia memang tak pernah tinggal sembahyang, ya bagus. Kalau dia pernah tinggal sembahyang, satu tamparan hebat pada dia, ya tak? Baik, lepas maghrib sembahyang qada maghrib, lepas isyak qada isyak, ya tak? Maknanya satu hari tu satu subuh, satu zuhur, satu asar, satu maghrib, satu isyak. Itu paling last lah, paling tidak, ya tak? Jangan kita tak qada langsung. Baik, sambung. Haram atas suaminya menceraikan dia atas dasar-dasar yang disebutkan dalam bab talak akan datang. Okey, yang ni kita sambung kemudian, ni panjang ni. Yang ni panjang sikit. Sambung kemudian insya-Allah. Kalau apa nama ni, keputusan PKPB terus kuliah, kita teruskanlah sambung minggu depan insya-Allah. Kalau tidak, kita patuh je lah SOP, ya tak? Pesanan saya, saya ni bukan pakar agama dan bukan pakar kesihatan, tapi madu kita minum, apa nama tu, habatus sauda kita makan, topeng kita pakai, jarak 1 meter kita jarak, ikutlah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama yang bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kalau anda kata kuliah tangguh, dengar je lah YouTube saya. YouTube yang lain pun boleh juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.